Pernah tak kita terfikir sebuah rumah yang dibina dengan gah ditinggalkan kerana ada peristiwa yang berlaku di dalamnya? Rumah yang tersegam indah ini menyimpan pelbagai kisah yang meruntun jiwa. Jika anda fikir semua orang kaya itu bahagia, anda silap. Inilah salah satu kisah yang mungkin diingati oleh penduduk-penduduk lama sekitar Bangsar. Jalan Turi ialah tempat yang cukup dikenali kerana satu tragedi yang pernah berlaku pada April 1992. Ia bermula apabila satu pasangan yang berasal dari Amerika Syarikat, dikenali sebagai Sunita dan Rakesh Talwar, pulang ke rumah selepas makan malam bersama beberapa rakan mereka pada 23 April 1992. Pada hari yang sama, Rakesh telah bertolak ke Eropah atas urusan perniagaan dengan menaiki teksi. Dan tiada siapa sangka, malam yang sama juga, Sunita telah diserang oleh pengawal keselamatan rumahnya dikenali Arifin. Sebenarnya Arifin ini hanyalah pengawal keselamatan sementara yang telah dilantik oleh Geng Security Sdn Bhd. Arifin memukul dahi Sunita beberapa kali, namun Sunita berjaya melarikan diri ke rumah jirannya. Malangnya, anak-anak dan pembantu rumahnya kurang bernasib baik. Pihak polis menemui 3 mayat di rumah banglo tersebut. Arjun Talwar 7 tahun, abangnya Kabir Talwar 11 tahun dan pembantu rumah warga India dikenali Natalia Fernandez 45 tahun. Menurut Korporal Majid Jaafar dari Balai Polis Pantai berkata, ketika mereka sampai di rumah itu, kesemua mangsa telah pun mati dan mayat mangsa disusul secara bertindih di dalam tangki septik lebih kurang 15 kaki di belakang banglo yang terletak di nombor 10 Jalan Turi, Taman Bukit Bandaraya Bangsar. Pegawai Inspektor Syaridan Muhammad mendedahkan bahawa beliau telah menemui darah manusia pada 2 batu yang terletak di perkarangan rumah serta di sepanjang tangga, bilik televisyen menuju ke bilik tidur utama dan dewan. Beliau juga menemui 2 gigi di dalam bilik televisyen, 2 di lantai permaidani dan 1 di meja solik bilik tidur utama. Rakesh Talwar ketika berdepan dengan Arifin di mahkamah berkata kepadanya, "Bagaimana anda boleh duduk di sana begitu sahaja? Anda sepatutnya berada dalam penjara. Saya harap seseorang akan berbuat demikian kepada anak-anak anda suatu hari nanti." Pada 28 Mac 1994, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman mati kepada Arifin. Hukuman mati terhadap Arifin telah dilaksanakan pada 27 Disember 2002 di penjara Kajang. Motif kejadian ini tidak pernah didedahkan. Bagaimanapun ramai mengesyaki Arifin sedang bergelut dengan sejenis gangguan psikologi. Mengikut kabar angin mendakwa bahawa Rakesh dan Sunita telah pulang ke Amerika Syarikat untuk membina semula kehidupan mereka. Di sana mereka telah dikurniakan anak kembar tetapi masih trauma dengan kejadian yang berlaku terhadap mereka. Sehingga hari ini dikatakan rumah itu telah dirobohkan. Walaupun begitu, orang yang lalu lalang mendakwa pernah mendengar jeritan kanak-kanak di situ dan pernah melihat kelibat misteri. Pengalaman lelaki warga Indonesia dikenali Dia Ulhaq Abu Bakar yang berasal dari Jawa Timur Indonesia yang sudah 23 tahun bekerja sebagai buruh binaan di Malaysia membuatkan dirinya sudah lali berdepan situasi menyeramkan. Mana tidaknya, tidur di tapak binaan secara sendirian bukanlah satu perkara asing buat dirinya, apatah lagi tempat yang baru diterokai untuk projek pembangunan tidak diketahui asal-usulnya. Sebelum pulang ke tanah airnya, dia tidak dapat melupakan pengalaman ketika terlibat dengan kerja-kerja pembersihan dan ubah suai 3 banglo lama yang terletak di Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Dari luar, ketiga-tiga banglo yang pernah menjadi pejabat sebuah syarikat pengeluar sebut minuman teh kelihatan sangat usang dan dipenuhi dengan semak samun. Banglo itu merupakan bangunan pusaka turun-temurun milik keluarga hartawan teh yang siap dibina pada 1931. Ketika dia dan 2 lagi pekerja mula membersihkan banglo tersebut, seorang daripada pekerja perempuan, Yuni, tiba-tiba dirasuk. Yuni mengamuk seolah-olah mahu memukul dia dan seorang lagi pekerja sambil berteriak seperti orang hilang arah. Tidak lama selepas itu, Yuni kemudiannya tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri. Selepas kejadian tersebut, mereka bertiga masih bekerja seperti biasa kerana kerja-kerja pembersihan harus diselesaikan segera. Namun, belum sempat insiden Yuni dirasuk itu mahu dilupakan, berlaku pula kejadian mistik kedua yang lebih menyeramkan. Kali ini rakannya yang bernama Kastolan mula menjadi mangsa gangguan makhluk halus. Ketika itu masih siang dan mereka berdua sedang membuka atap zinc di salah sebuah banglo tersebut. Tiada angin, tiada ribut. Tiba-tiba Kastolan jatuh dari ketinggian 3 meter. Seperti ada sesuatu yang menolak Kastolan. Ketika dia jatuh itu,
kepalanya yang terhempas di lantai dahulu. Kejadian mistik di banglo tersebut tidak berhenti setakat itu. Castolan sekali lagi diusik. Kali ini, pemuda itu diganggu oleh Pontianak pula. Ketika Castolan ingin mandi di tandas banglo itu, suatu hari sudah hendak masuk waktu maghrib. Kelihatan kelibat seperti seorang wanita berambut panjang berdiri kaku di depan pintu tandas tersebut. Pada mulanya, dia menyangkakan wanita itu adalah Yuni. Castolan cuba menegur dan tiba-tiba teringat bahawa Yuni tiada di kawasan banglo itu. Sebaliknya berada di rumahnya. Wanita yang berdiri di depannya berpaling memandang tepat ke arah pemuda tersebut sambil senyum menyeringai. Mujurlah Pontianak itu hanya mengusik seolah-olah memberi amaran untuk tidak mengganggu tempat tinggalnya. Tidak tahan terus diganggu, dia meminta tolong seorang pawang Indonesia untuk datang menghalau semangat jahat yang mengacau mereka. Pawang tersebut memberitahu bahawa kawasan itu sangat keras kerana sudah lama tidak dihuni manusia. Pawang yang dipanggil menghalau jin dan makhluk halus di situ bertindak memagar kawasan tersebut dengan ayat suci Al-Quran. Salah satu rumah yang dikatakan menyeramkan paling popular di Malaysia dipanggil Rumah SG yang terletak di Bukit Gasing. Ia dinamakan sebagai SG House kerana terdapat perkataan SG di depan pintu banglo putih tersebut. Terdapat juga sebuah kereta Alfa Romeo lama dan sebuah Porsche yang ditinggalkan di perkarangan rumah tersebut. Banyak aktiviti paranormal telah dilakukan di sekitar kawasan banglo itu. Mereka menemui buku dan bahan bacaan berkaitan dengan The Traditional Martinis Order, barangan berkaitan Jiu-Jitsu, termasuk tali pinggang, pangkat dan sijil, risit, serta dokumen tentang orang yang mungkin hidup atau tidak. Kebanyakan barangan peribadi masih dalam keadaan baik, walaupun keadaan rumah bersepah. Rumah banglo ini didakwa ditinggalkan pada awal 2000. Seorang ahli perniagaan yang kaya bernama Sanjel Gill tinggal di sana bersama isterinya. Dia sentiasa menghadapi konflik bersama isterinya dan hal tersebut adalah perkara biasa di dalam rumah tangga. Tidak sampai suatu hari, isterinya telah mengetahui bahawa Sanjay mempunyai seorang perempuan simpanan. Apabila isterinya mengetahui tentang hubungan sulit suaminya, dia telah membunuh perempuan simpanan itu dalam keadaan marah dan cemburu dengan memenggalnya di dalam rumah tersebut. Apabila melihat adegan ngeri itu, Sanjay mengalami serangan jantung serta-merta dan meninggal dunia. Manakala isterinya menggantung diri di balkoni banglo tersebut pada hari yang sama. Pelbagai cerita misteri didengar mengenai rumah besar Kinarut di Jalan Baru Kota Kinabalu, Papar, Sabah. Ada penduduk mendakwa rumah besar yang ditemui secara tidak sengaja oleh Lembaga Kemajuan Perhutanan Sabah ketika kerja penerokaan tanah untuk penanaman pokok akasia pada Ogos 1990 itu dihuni oleh hantu tinggi. Bukan sekadar itu, kononnya ada yang mendakwa pernah melihat lembaga lalu dengan laju dan seolah-olah terdengar suara Pontianak pada waktu malam. Ya mungkin kerana ada yang mengatakan kawasan itu mempunyai pelbagai cerita menakutkan tetapi tidak dipastikan kesahihannya. Di sebalik cerita menyeramkan, seorang kaki tangan Jabatan Muzium Sabah mendakwa bahawa penduduk setempat menggelarkan rumah besar itu sebagai rumah Tuan Simon. Tuan Simon adalah nama panggilan kepada pemilik rumah besar berkenaan dalam kalangan penduduk tempatan yang pernah bekerja di situ. Terletak di atas bukit di Kinarut, rumah besar itu mengambil masa lebih 30 minit perjalanan dari bandaraya Kota Kinabalu. Ketika mula ditemui dan diketahui kewujudannya dalam kawasan hutan 32 tahun lalu, orang ramai mengaitkan sebagai rumah besar pertama dibina di Borneo Utara sekitar tahun 1910 hingga 1914. Berikutan penemuan itu, kajian mengenai asal-usul bangunan di bukit berkenaan dijalankan oleh Muzium Sabah sekaligus membongkarkan sejarah penanaman ladang getah pemilik rumah besar dan kisah penternakan kuda di kawasan itu. Rumah besar Kinarut pertama kali didiami oleh pengurus ladang berbangsa Jerman WFC Asimon yang juga peminat kuda dan aktiviti lumba kuda. Pembinaannya pada ketika Borneo Utara ditadbir oleh syarikat berpiagam Borneo Utara British. Ada yang menyatakan rumah itu dimusnahkan oleh syarikat berkenaan sebelum 1929, tetapi yang pasti ia bukan musnah disebabkan peperangan. Persoalan kenapa rumah besar itu dirobohkan sehingga kini masih misteri. Walaupun ada yang mengaitkannya akibat kejatuhan harga getah, tidak kurang juga menyatakan rumah itu dirobohkan kerana ia dibina secara rahsia, tetapi dakwaan itu juga tidak dapat disahkan. Rumah besar 2 tingkat itu dikatakan mempunyai 48 bilik.
selain 21 anak tangga serta keseluruhan rumah bercat putih. Dalam kawasan berkenaan dibina sebuah rumah besar mengikut seni bina Greco-Roman untuk pengurus ladang yang dikatakan satu-satunya rumah batu paling besar di Borneo Utara ketika itu. Sesuai dengan keadaan semula jadi di sekitarnya dengan tumbuhan asal yang subur menghijau serta pemandangan laut dan pulau, tapak ini dinamakan Panorama Rumah Besar Kinarut dan dibuka kepada orang ramai mulai April 1995. Walaupun bangunan itu kini seakan-akan dilupakan, nilai sejarahnya kekal dalam simpanan Muzium Sabah dan misteri hantu tinggi telah kekal bersamanya. Jangan tinggalkan rumah anda kerana dia pasti akan menghuninya. Yang ada tak kesat di mata, toleh kiri, toleh kanan, jangan sangka dia tiada. Sekian, terima kasih.